سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi AJK Muslimin dan Muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala limpah kurnia serta inayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diagihkan kepada kita, dapat kita menghadirkan diri ke tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada suatu waktu yang dimanfaatkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang paling cantik sekali, waktu yang paling disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, sekiranya aku dipilih, cuaca-cuaca syurga itu adalah cuaca yang mana satu di dalam dunia, nescaya aku akan memilih cuaca waktu duha menjadi cuaca di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada itulah terdapat pendapat para ulama menyebutkan bahawasanya cuaca di dalam syurga daripada pagi sampai petang, malam, semuanya adalah cuaca waktu duha. Seperti mana kita pernah beritahu, di dalam syurga tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada pagi, tidak ada petang. Kita tak tidur dalam syurga. Ahli syurga kalau tidur satu saat dia rasa rugi. Dekat dalam dunia kalau tak tidur satu saat rasa rugi pula. Dalam dunia ni kalau kita tak tidur satu hari walaupun satu saat, kita rasa rugi. Allah lah, hari ni tak tidur lah. Subhanallah. Dalam syurga kalau tertidur satu saat sahaja rasa rugi. Sebab apa? Di dalam syurga baunya sahaja sudah pun nikmat, bunyinya sahaja telah pun nikmat, dan juga cuacanya adalah nikmat. Subhanallah. Cuaca di dalam syurga sehari suntuknya seperti mana waktu duha. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudahan kita ini mengecapi cuaca waktu duha di dalam syurga nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung lagi di dalam pendidikan kita, di dalam penyelidikan bacaan kita, bacaan kitab Safinatun Najah. Kitab ni kalau baca saja-saja pun tak apa, tapi apa gunanya kita ini belajar? Untuk apa sebenarnya kita ini melalui proses talaqi? Subhanallah. Dia adalah untuk yang tulisan ni nanti masuk kat dalam otak. Kalau tulisan ni tak masuk dalam otak, tak namanya ilmu. Tapi kalau tulisan ni semua nantinya masuk dalam otak, maka jadi ilmu. Kalaulah yang masuk ke dalam otak itu, subhanallah, pemikiran itu kita amalkan, maka jadi manfaat. Sekiranya kita telah manfaatkan dia, maka jadi pahala. Sekiranya sudah jadi pahala, maka ganjarannya syurga. Maka kita kena lalui ialah proses-proses itu, subhanallah. Maka kita baca lagi di dalam fasal yang seterusnya. Kita dah masuk ke belum makna la ilaha illallah? Faslun, makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqi fil wujudi illallah. Fasal yang seterusnya, makna la ilaha illallah. Ini adalah kalimah tauhid. La ilaha illallah ini adalah kalimah tauhid. Kita hidup kerana kalimah ini, kita meninggal dunia nanti dengan kalimah ini, kita masuk syurga juga kerana kalimah ini. Dalam dunia ini, kita solat, kita zakat, kita haji, kita sedekah, kita buat apa sekalipun, sampai ke kita bernikah, kita ada anak, kita bagi nafkah, semua perkara ini adalah kerana kalimah la ilaha illallah.
Jadi apa maksud la ilaha illallah ni? Sampai kita ini hidup kerana dia, kerana kalimah ini. Makna la ilaha illallah ini, alla ma'bud, bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tuhan yang dimaksudkan di dalam bahasa Arab kecenderungan hati. Benda yang kita cenderung kepada dia, itu adalah Tuhan. Kalau kita cenderung kepada dunia, maka Tuhan kita dunia. Kalau kita bangkit waktu pagi, pergi kerja, lupa nak sembahyang subuh, maka Tuhan kita kerja, bukan Allah. Kalau kita ini subhanallah sanggup belanja kawan-kawan untuk belanja makan, minum, subhanallah, tetapi tak keluar zakat, maka Tuhan kita kawan-kawan kita. Kecenderungan hati ini namanya Tuhan. Subhanallah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, katanya, man takhafuhu wa tarju minhu akthar fahuwa ilahak. Orang yang kamu takut kepada dia dan berharap kepada dia lebih banyak daripada yang lain-lain, maka dia adalah Tuhan kamu. Maka subhanallah, jangan sampai kita mewujudkan Tuhan yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita. Rasakan hati kita ini cenderung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berkeinginan hanya kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perasaan ini adalah susah. Sebab itulah subhanallah hidup kita kerana kalimah ini, la ilaha alla ma'buda. Apa maksud la ilaha alla ma'buda? Tidak ada Tuhan, maksudnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tuhan dalam dunia ini banyak. Ada orang jadikan dunia sebagai Tuhan, ada orang jadikan pokok sebagai Tuhan, harta sebagai Tuhan, isteri sebagai Tuhan. Tetapi yang berhak untuk disembah, Tuhan tak semuanya disembah. Subhanallah. Yang berhak disembah, maksud yang berhak disembah ni, yang memang selayaknya dia itu dibesarkan. Yang lain Tuhan yang memang tak berhak. Maksudnya tak berhak ni bukan maksudnya dia tak layak, tidak. Kalau orang sembah dia, adakah dia layak? Tidak. Tetapi dia itu tidak berhak, tidak memiliki sifat-sifat kebesaran. Kalau kita cenderung dengan suatu perkara keduniaan, keduniaan tak boleh beri apa-apa kepada kamu, maka dia bukan Tuhan yang berhak disembah. Kalau kita cenderung kepada isteri, isteri tak ada boleh berikan kebahagiaan. Subhanallah. Yang berikan kebahagiaan Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa ramai orang lelaki yang bujang tapi bahagia? Subhanallah. Berapa ramai orang perempuan yang bujang tapi bahagia? Berapa ramai orang lelaki yang berkahwin tapi sengsara? Sama juga dengan perempuan. Ada juga orang perempuan yang berkahwin, sebelum berkahwin dia bahagia, lepas berkahwin dia sengsara. Wal'iyadzubillah. Maka kebahagiaan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, berikan kepada hambanya. Jadi subhanallah, itu adalah alla ma'budah. Ma'bud maksudnya yang disembah. Bihaqqi, sebenar-benar sembah. Maksud bihaqqi ini dengan kebenaran. Adapun Tuhan yang lain sekiranya disembah itu kebatilan, bukan hak tapi batil. Wal-iyadu billah. Fil wujudi, di dalam kewujudan ini, maksud kewujudan ini adalah alam dunia yang kita duduk ini. Sama ada di bumi ke, di langit ke, di bulan ke, di bintang ke, planet Marikh, Pluto, Jupiter, Neptune, semua. Subhanallah. Selagi mana ada nama lah planet-planet tu, tak kisahlah planet Namek ke, planet Ultra ke, kan planet Ultra tu kan datang apa, siapa nama, Ultraman kan. Planet Namek itu Son Goku. Son Goku. Subhanallah. Dragon Ball planet Namek. Jadi banyaklah planet-planet ciptaan manusia dalam dunia ni kan. Subhanallah. Maka planet semua tu semuanya dunia.
Kalau ada makhluk juga dekat sana yang mukallaf. Maksud yang mukallaf tu yang dipertanggungjawabkan ibadah. Maka mereka juga tergolong daripada wujud. Fil wujudi, daripada kewujudan ini. Maksud kewujudan ini dah tak ada lagi dah. Dah tak ada lagi dah yang terkecuali. Semua sekali walaupun kuman. Subhanallah. Illallah, kecuali Allah. Sampaikan para ulama mengatakan fil wujudi, dalam kewujudan ini zahir dan batin. Kewujudan kita ini ada zahir, ada batin. Macam saya ada zahir, ada batin. Zahirnya saya seorang lelaki. Ustaz Sahib bin Pamidi seorang lelaki. Dan juga pekerjaannya pendakwah. Tu dia. Zahirnya. Batinnya, dia adalah seorang yang kuat tidur, contohlah. Tak tahu, Allahu a'lam. Biasalah tu. Manusia kuat tidur tak semestinya hina tau. Jangan main-main kuat tidur ni kadang-kadang mulia. Tapi kita janganlah sampai kuat tidur sangat. Orang yang paling kuat tidur dalam dunia ni ahli syurga, kau nak tahu siapa dia? Ashabul Kahfi. Tidur 309 tahun tak? Suami kakak kuat tidur macam mana pun dia takkan tidur 309 tahun. Dia tidur setahun je pun nanti orang tanam dia dalam kubur. Ingatkan tak hidup lagi dah. Subhanallah. Ashabul Kahfi 309 tahun. Dia tidur lamanya lebih lama daripada kita punya waktu jaga tau. Kita punya nyawa ni, usia kita pun lebih pendek pada waktu tidur dia. Bayangkan umur dia panjang mana. Subhanallah. Ahli syurga semua ahli syurga. Termasuk dengan anjing-anjingnya sekali ahli syurga. Dia ada anjing ahli apa ni, Ashabul Kahfi ni. Subhanallah. Anjing tu ahli syurga. Jadi kalau kita ni yang tak kuat tidur, tak masuk syurga, lebih hina pada anjing ahli syurga Ashabul Kahfi. Minta maaf nak cakap, memang sungguh ni. Ashabul Kahfi, anjing dia tu masuk syurga tau, binatang tu. Kita ni yang tak kuat tidur, kalau tak masuk syurga lebih hina daripada binatang anjing tu. Pasal apa anjing tu masuk syurga? Awak tak masuk syurga, kenapa? Jadi sama-sama kita muhasabah. Maksudnya kita ni hina tau. Jangan kata kita ni sombong sangat, aku mulia tau. Subhanallah. Apa yang menjawab kita mulia? Duit kita ke? Muka kita ke? Subhanallah. Apa ahli keluarga kita, keturunan kita, subhanallah, menyebabkan kita ini mulia? Di hari akhirat nanti siapa kita? Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kita ini dihinakan ke dimuliakan? Maka inilah maksud alla ma'budah bihaqqi fil wujudi illallah. Tidak ada perkara yang layak disembah dalam kewujudan ini dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Jadi dalam dunia ni ada zahir dan batin. Zahirnya dunia ni nampak seperti mana ada manusia, seperti mana ada haiwan. Dunia juga ada batinnya. Ada apa? Dunia ini ada sifat marahnya, sifat sabarnya, sifat dengkinya, sifat tamaknya. Semuanya tak nampak kat dunia ni. Tapi dia yang batin yang tak nampak, itu pun bukan Tuhan. Subhanallah. Yang itu pun bukan Tuhan, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman sekarang banyak manusia bertuhankan rasa cinta kepada wanita. Tengoklah lagu-lagu sekarang ni. Dah dulu keluar lagu Zalika, sekarang Aqilah pula. Teruk betul, Flow 88. Dulu keluar lagu Zalika, sekarang keluar lagu Aqilah. Semua nama perempuan dibantainya. Entah siapa perempuan tu, tak tahu. Astaghfirullahalazim. Lagu semua lagu cinta, macam bertuhankan cinta kepada wanita. Yang wanita bertuhankan cinta pada lelaki. Jadi cinta tu adalah benda yang batin, yang tak nampak dalam dunia tapi dia wujud. Siapa pernah nampak cinta? Ada pernah nampak cinta tak? Dia bentuk apa? Dia bentuk binatang ke bentuk manusia?
Tak ada kan? Tapi semua orang pernah rasa cinta. Ustaz pun pernah rasa jatuh cinta. Subhanallah. Sekarang ustaz dah kahwin ya. Bertambah-tambah lagi lah. Subhanallah. Dia ibarat macam kapal terbang, tau cinta ni. Kapal terbang masa dia nak naik tu, rasa macam laju betul sungguh. Allah, laju. Rasa macam laju sungguh. Bila dia dah terangkat, dah tinggi, rasa slow. Padahal waktu tu lagi laju sebenarnya. Betul tak? Kapal terbang masa dia jongkit tu, kelajuannya 300 km sejam. Sebab itulah runway kapal terbang punya, dia kena 1 km, 2 km panjang. Kalau tak terlajak kat tu bang, tu terbabas. Subhanallah. Dia kena lajak jauh, kelajuannya 300 km. Subhanallah. Baru dia tu boleh jongkit. Jongkit. Orang bahasa saya jongkit lah. Dia jongkit tu naik. Kita rasa ya Allah lajunya waktu tu. Bila sampai atas udara rasa slow pula. Padahal waktu tu lagi laju tau. Kelajuan Boeing 747 maksimum 900 km sejam. Kalau kereta kita bawa 900 km sejam, enjin depan, body kat belakang, kita entah pergi mana. Tak ada. Subhanallah. Sebab itulah jarak Malaysia dengan Jeddah ataupun Arab Saudi, jaraknya 30,000 kilometer jarak kita antara Malaysia dengan Arab Saudi. Nak pergi Mekah, nak pergi apa namanya Jeddah, apa namanya touchdown dekat Jeddah, 8 jam je. Cuba naik kereta berapa hari? Dia macam tu perasaan cinta. Masa nak mula tu rasa macam Allah, padahal dia belum cinta sangat. Sekali dah kahwin rasa slow, padahal waktu tu paling tebal cintanya. Faham tak? Macam tu lah. Macam kapal terbang ni, perumpamaan dia. Subhanallah. Jadinya rasa cinta ini, subhanallah, adalah maknawi, pun dia bukan Tuhan. Tak layak cinta itu disembah. Tak layak kita cenderungkan hati kita kepada cinta, melainkan Allah Subhanahu wa taala pemilik cinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah dia maksud kalimah la ilaha illallah. Nak terangkan bentuk nahunya, nak terangkan bentuk balaghahnya, mantiqnya, nak terangkan aurud qafiyahnya, belum tahap kita lagi. Kan nanti pening-pening semua orang. Subhanallah. Sampaikan ustaz pun pening juga nanti. Subhanallah. Sebab apa kalimah la ilaha illallah ni daripada sudut nahunya lagi mendalam, daripada sudut apa nama sarafnya lebih mendalam lagi. Subhanallah. Kenapa disebutkan la ilah bukan laisa ilah? Tu dia pemilihan bahasa tu. Subhanallah. Maka kita terus kepada fasal berikutnya. Sebab kitab ni adalah kitab fiqh, jadi kita masuk kepada yang fiqhnya. Kita sampailah kepada bab bersuci, babut taharah. Dalam agama ini, subhanallah, dalam bab ibadah kita ada beberapa bahagian bab. Dalam ibadah, yang pertama sekali bersuci, yang kedua bab solat. Terdapat juga ada yang para ulama mengklasifikasikan bab aurat, tapi dekat dalam kitab Safinatun Najah tidak ada. Pasal apa? Safinatun Najah ni dia basic. Subhanallah. Yang kedua bab solat, yang ketiga bab puasa, yang keempat bab haji dan umrah. Haji dan umrah, subhanallah. Dan yang terakhir sekali selalunya bab muamalah, serba sedikit. Makanya itu adalah bab-bab, pintu-pintu di dalam pelajaran fiqh. Subhanallah. Jadi kita masuk pada hari ini babut taharah, dalam bab bersuci. Apa katanya di dalam bab bersuci ini? Faslun, fasal yang kedua. Yang kedua pula, fasal berikutnya. Alamatul bulughi thalatha. Tanda-tanda baligh itu ada 3. Jadi orang yang aqil baligh ada 3.
Nak tahu orang tu wajib ke tak wajib bersuci, maka kenalah tahu dia itu dah baligh ke belum. Setiap orang kena tahu dia dah baligh ke belum. Yang pentingnya yang ada kat sini semua dah baligh insya-Allah. Adik yang baring tu je belum baligh kot. Subhanallah. Dia tak kira tahu halkum dah keluar ke, orang perempuan payudara dah keluar ke tak. Dia tak kira benda ni. Dia tak kira benda ni. Mana tahu orang tu lahir-lahir saja dah ada janggut. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dia tak kira suara dah garau ke. Ada orang lelaki sampai dia dah tua suara halus. Ada. Subhanallah. Tak pecah suaranya. Adapun hari ini ustaz dah pecah sangat suara. Subhanallah. Banyak bagi ceramah jadi suara pecah. Sebenarnya bukan sebab bagi ceramah, kebetulan tak sihat. Semalam tak sihat. Jadi hari ini dia nak pulih balik suaranya jadi seksi sikit. Minta maaf kalau ada yang tergoda. Subhanallah. Jadinya subhanallah, tanda-tanda baligh itu ada 3 perkara. Kita kena ingat tanda-tanda baligh. Wajib bagi seorang bapa, seorang ibu tahu tanda-tanda baligh anaknya. Kalau anak itu sudah baligh, kena bagi tahu, wahai anakku Muhammad, Aisyah, Fatimah, kamu dah baligh, kamu kena solat. Kamu dah baligh, kamu kena puasa bulan Ramadan. Kamu kena bersuci. Subhanallah. Dan jangan sampai tanda-tanda baligh ni ada, baru nak ajar dia bersuci, baru nak ajar menunaikan solat, baru nak ajar berpuasa. Kalau boleh ajar semenjak usia mereka itu 6 ke 7 tahun. Para ulama terdahulu, dia dah melazimkan anak-anaknya bacakan Al-Quran. Bukan anaknya baca Al-Quran sebelum usia baligh. Maksudnya masuk usia baligh dah lancar baca Al-Quran macam orang-orang tarannum baca Al-Quran. Zaman sekarang dah sekolah menengah masih merangkak-rangkak baca Al-Quran. Macam mana nak buat sebab mak bapaknya pun merangkak juga. Subhanallah. Makanya subhanallah, tak jadi masalah kalau merangkak baca Al-Quran. Yang jadi masalahnya kalau tak nak baca Al-Quran. Ni masalah ni. Subhanallah. Al-Quran, dia bukan tengok pada lisan orang tu lisan Arab ke bukan. Tak ada. Dia sangat-sangat mukjizat Al-Quran ni. Kami sangat pelik. Al-Quran ni memang hebat, dahsyat. Kami datang ke bumi Yaman. Yaman kan negara Arab. Bayangkan orang Arab, dia boleh baca tulisan Arab, tak ada baris. Surat Kaabah, kalau kami baca, kami pening je, tak ada baris. Mana baris atas, mana baris bawah ni? Dia orang boleh ambil terus baca. Kita macam, kita terkedu tengok. Sekalinya, bila selalu kat sana, kami subhanallah, sebelum subuh, kami akan rutin harian, tiap-tiap hari, walaupun cuti. Hari cuti pun tetap buat. Iaitu tarannum pula, tadarus. Kami bertadarus Al-Quran sebelum waktu subuh. Sakit tekak ni. Kami selalu bertadarus waktu sebelum waktu subuh. Jadi sampai waktu subuh tu, subhanallah, banyaklah orang luar masuk. Ada yang datang masjid awal, subhanallah, mereka masuk dalam halaqah-halaqah kami. Subhanallah, orang sana dia rapat dengan pelajar-pelajar ilmu ni. Kalau kat Malaysia kan, kalau ada halaqah ilmu Mahat Tahfiz ke mana kan, orang luar duduk jauh kan, takut nak dekat. Kat sana tak ada. Orang luar dia akan masuk. Kita pun alu-alukan dia orang masuk. Rupa-rupanya orang Arab yang lisan mereka tu lisan Arab, yang boleh baca tulisan Arab tak ada baris, kalau mereka itu tak biasa baca Al-Quran, tetap juga mereka itu baca Al-Quran tergagap-gagap, salah-salah baris. Kerana apa? Al-Quran ini mukjizat. Bukannya kalam-kalam bahasa Arab yang biasa. Kami pelik ada orang Arab pandai baca bahasa Arab, subhanallah. Bila baca Al-Quran tergagap-gagap, lebih teruk pada orang Malaysia lagi. Subhanallah. Nak bagi tahu ni sebab mungkin kebanyakan kat sini tak pernah sampai negara Arab lagi. Mungkin dah pernah sampai negara Arab, Mekah dan Madinah buat umrah, tapi tak pernah bergaul dengan orang Arab lagi. Subhanallah.
Nak bagi tahu ni, ini keajaiban Al-Quran. Subhanallah. Maka bilakah kita ini kena tekankan benda ini? Apabila anak kita dah baligh. Nak tahu macam mana dia dah baligh, ada 3 tanda-tandanya. Inilah dia di dalam kitab ini mengatakan, katanya tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha, lengkapnya 15 tahun umur mereka, lelaki dan wanita. Jadi lelaki dan perempuan, kalaulah umur dah 15 tahun ataupun ke atas, confirm dah baligh, walaupun yang lelaki belum pernah mimpi basah, walaupun yang perempuan tak keluar darah haid. Bila dah 15 tahun, dia dah baligh. Baligh dengan kiraan umur. Dekat sini adalah baligh dengan kiraan umur. Dan sangat jarang orang baligh dengan kiraan umur semata-mata. Jarang sangat. Subhanallah. Seperti mana Imam Nawawi rahimahullah meninggal dunia pada usia 45 tahun. Imam Nawawi meninggal dunia pada usia 45 tahun yang masih bujang. Imam Nawawi meninggal dunia bujang, tak kahwin lagi. Subhanallah. Di antara imam-imam dan juga para ulama yang meninggal dunia masih bujang adalah Imam Nawawi dan juga Imam Bishrul Hafi. Imam Bishrul Hafi pun meninggal dunia waktu bujang. Imam Nawawi ketika mana dia sampai dekat kota Mekah, kota bumi Mesir, dekat negara Mesir, waktu tu musim sejuk. Negara Mesir ni kalau sejuk, subhanallah, sampai ke tulang sejuknya. Macam beku tulang dalam ni. Subhanallah, astaghfirullahalazim. Imam Nawawi bila sampai di bumi Mesir, tiap-tiap hari dia mandi wajib. Mandi, waktu pagi mandi, esoknya paginya mandi. Anak muridnya kata, wahai imam, wahai syekh, kenapa mandi pagi kan sejuk? Katanya, aku mandi wajib. Katanya, kenapa mandi wajib? Katanya, aku takut kalau aku bangun pada tidur tu, aku terkeluar air mani. Katanya, wahai syekh, kalau kamu terkeluar air mani, takkanlah kamu tak tahu macam mana rasanya? Katanya, wallahu a'lam, aku pun tak tahu macam mana rasa keluar air mani. Kata Imam Nawawi. Imam Nawawi dia tak tahu macam mana rasa keluar air mani. Kita ni dah berapa banyak keluar air mani? Confirm dah keluar air mani kan. Sebab apa? Dah ada anak. Subhanallah. Yang bujang pun astaghfirullahalazim. Itu dia. Bayangkan suci, betapa sucinya pemikiran dan hati Imam Nawawi. Subhanallah. Sampai macam itu sekali. Satu hari tengah tulis kitab Imam Nawawi, tengah tulis kitab ni, subhanallah, anak muridnya cakap dengan gurunya, katanya, wahai Imam Nawawi, kami sangat kagum dengan kamu. Semua sunnah Rasulullah kamu dah buat, tapi pelik, kenapa satu sunnah Rasulullah kamu tak buat, iaitu berkahwin. Imam Nawawi ketika itu sambil dengar, sambil menulis. Waktu dia menulis tu, bila dengar saja anak murid kata, kenapa kamu tak kahwin lagi, dia berhenti. Katanya, wahai anak muridku, kalau kamu tak cakap dengan aku pasal kahwin, sampai sekarang ni aku tak terfikir nak kahwin. Tu Imam Nawawi. Kalau kita ni tengah tulis, tengah baca pun memang nak kahwin. Subhanallah. Yang orang lelaki dah kahwin, nak kahwin lagi. Subhanallah. Makanya ini adalah tanda-tanda baligh. Yang pertama dengan kiraan umur. Bagi orang yang dia tidak keluar air mani. Ada seorang syekh dekat Banjarmasin. Orang kata namanya Banjarmasin sebab banyak jual ikan pekasam kat sana. Jadi namanya Banjarmasin, tak tahu, tak ada Banjarmanis. Banjarmasin ya. Nasib baik bukan Banjarmasam. Subhanallah. Dekat Banjarmasin ada seorang syekh, nama dia Kiai Zaini Abdul Ghani. Beliau, subhanallah,
sampai dia itu waktu dia bernikah dan berkahwin. Samalah nikah dengan kahwin. Subhanallah. Waktu dia bernikah dan berkahwin. Subhanallah. Sampai waktu itu, subhanallah, dia tak pernah keluar air mani, tak pernah mimpi basah. Subhanallah. Orang yang macam ini, dia punya sukatan ataupun had untuk kita ketahui dia tu dah baligh ke belum adalah dengan kiraan umur, iaitu 15 tahun dan ke atas. Jadi kalau Allah nak tahu anak kita itu dah baligh ke belum, subhanallah, yang pertama sekali, bila umur dia dah 15 tahun, masuk tahun ke-15 itu, daripada 14 masuk ke-15, happy birthday ke-15, subhanallah. Bukan ke-15, happy birthday 14 masuk 15. Bukan happy birthday 15 tahun, happy birthday 14 ke-15. Itu dia dah baligh. Walaupun kalaulah anak lelaki kita, dia punya halqum masih tak ada, janggut dagu jangan cakaplah, licin. Subhanallah. Ada bapa dia pelik, engkau ni macam mana ni? Aku ada banyak jambang tau, tiba-tiba tak ada janggut pula anak aku. Anak siapa ni? Subhanallah. Ada orang macam ni. Kawan saya tu, subhanallah, dia tu berjambang. Kalau biar kan, muka macam Planet of the Apes. Subhanallah. Tapi dia punya adik-beradik laki semua licin. Bila orang kata, kenapa kau tu banyak jambang? Tak, aku dah ambil bulu semua. Aku punya abang-abang adik semua, aku ambil bulu dia kena kat aku. Semua. Subhanallah. Dia seorang je yang jambang. Adik-beradik dia semua tak ada janggut. Keluarlah 2-3 helai je. Orang lelaki kalau janggut tak banyak, baik cukur je. Tak payahlah bela. Ada pun potonglah pendek. Subhanallah. Kalau jarang-jarang kan, subhanallah, kasih pendek sikit, tak payah panjang-panjang. Kasih kemas ya, subhanallah. Melainkan kalau janggut tu lebat, cantik, kalau sikat dengan berus cantik. Masya Allah. Betul. Tahu tak, saya punya syekh, janggutnya lebat tau. Dia sikat janggutnya dengan berus kasut. Berus kasut tu, dia sikat janggut dia, sok. Jadi cantik janggutnya, Masya Allah. Jadi kita orang lelaki, jangan janggut ni kena sikat. Bukan sikat kena sikat, kena shampoo, kena wangikan. Aset ni aset. Subhanallah. Bidadari bergayut kat ni, dekat apa namanya, kat janggut lelaki. Masya Allah. Makanya subhanallah, kalaupun dia itu tak tumbuh janggut anak lelaki kita, kalau umur dah 15 tahun dan ke atas, tetap dah baligh. Begitu juga dengan perempuan. Subhanallah, dah 15 tahun, badan masih lagi lapang, tak ada lagi apa-apa tumbuhan. Subhanallah. Anak perempuan masih lagi badan macam papan. Apa namanya, umur 15 tahun. Minta maaf, bab taharah ni kena sebut sikit bab-bab macam ni. Takut nanti tak faham. Subhanallah. Makanya tetap juga dah baligh kalau dah 15 tahun. Subhanallah, tetap dah baligh. Dia baligh dengan apa? Baligh dengan kiraan umur. Jadi cara mengetahui baligh yang pertama apa? 15 tahun dan ke atas. Ini adalah kaedah kiraan umur. Tulis. Subhanallah. Kalau abang kena ingat lah. Abang tak tulis kena ingat. Subhanallah. Tak apa bang. Subhanallah. Alhamdulillah. Itu dia yang pertama, sama ada lelaki dan perempuan. Yang kedua pula, wal ihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinina, dan juga mimpi basah. Ihtilam. Ihtilam ini mimpi basah ya. Ihtilam, mimpi basah. Mimpi basah ni mimpi sama ada, tak kisah mimpi yang keluarkan air mani, tu mimpi basah lah tu. Walaupun macam mana sekalipun tak kisahlah. Subhanallah. Ada orang dia mimpi kencing tapi terkeluar air mani, mimpi basah lah tu. Subhanallah. Subhanallah. Itu adalah ihtilam fi dzakari wal untha,
pada orang lelaki dan perempuan. Orang perempuan pun mimpi basah juga, wahai lelaki. Jangan tak tahu. Orang perempuan pun mimpi basah juga. Orang lelaki pun mimpi basah juga. Tapi kalau mimpi-mimpi kena siram air itu memang basah sungguh. Bangun lambat. Subhanallah. Jadi mimpi basah ini adalah mimpi yang mengeluarkan air mani. Jadi terdapat percanggahan pendapat di kalangan para ulama bahawasanya adakah ini adalah permasalahan yang berbangkit dalam isu ini. Apa dia? Adakah para anbiya mereka itu mimpi basah? Para ulama bercanggahan pendapat. Kelompok ulama yang pertama mengatakan para anbiya tidak pernah mimpi basah secara mutlak. Mereka itu baligh mengikut kiraan umur sahaja. Kelompok ulama yang kedua, subhanallah, menyebutkan bahawa para anbiya mimpi basah, tetapi bukan dengan perempuan. Mimpi itu dia bukan mimpi bermain dengan perempuan ataupun bermain dengan syahwat, tetapi mimpinya adalah mimpi mereka ini masuk ke dalam syurga. Itu dia. Masuk ke dalam syurga, makan buah-buahan syurga yang sedap-sedap. Maka buah-buahan yang sangat sedap tu mereka terkeluar air mani. Itu adalah mimpi basah para anbiya. Jadi kedua-dua pendapat ini daripada para ulama. Dua-duanya adalah benar, kerana dua-duanya melalui ijtihad para ulama. Kena faham ijtihad apa dia. Ijtihad ini adalah pendapat para ulama yang telah pun dibenarkan melalui sifat hati-hati mereka. Mereka ambil pendapat ini, kaji terlebih dahulu. Lepas dah kaji, mereka istikharah terlebih dahulu. Seperti mana Imam Syafi'i, sebelum mengeluarkan satu pendapat, Imam Syafi'i, beliau bersolat sunat istikharah 1000 rakaat sebelum keluarkan pendapat. Adakah kita nak katakan pendapat para ulama tak benar? Bukan macam kita. Pendapat saya lah bila istikharah, bila kamu kaji, bila kamu belajar. Tak ada kan? Pendapat kita ikut akal dan juga hati nafsu yang cetek ni. Subhanallah. Pendapat para ulama, pendapat yang tinggi, iaitu pendapat para ulama bukan boleh main-main ni. Kita bukan boleh kata, alah ulama bukannya Nabi. Tak boleh cakap macam itu. Pasal ilmu ni pun daripada para ulama. Bukan Nabi Muhammad SAW ajar kat kita ni. Yang susunkan macam ini para ulama, yang mereka tu fahami daripada Al-Quran dan hadis. Kalau mereka tak susunkan macam ini, para ulama tak susunkan ilmu ni macam ni, kita pun tak boleh nak belajar. Sebab benda ini bercelaru dan juga dalam bentuk yang rawak di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau kita ni nak cari, carilah kamu. Subhanallah. InsyaAllah sampai sekarang ni, sampai bab taharah pun tak jumpa-jumpa lagi. Alhamdulillah dah dikumpulkan, semua dah keluarkan. Ni bab taharah, semua dah ada. Maka kita bolehlah belajar bab taharah. Tak payah lagi rujuk Al-Quran, sibuk-sibuk rujuk As-Sunnah. Benda itu adalah sumber benda ni lah. Subhanallah. Jadi benda ni je ambil. Subhanallah. Seperti mana kita ni nak beli durian lah. Kita nak beli durian, kita ni nak makan durian, nak makan durian. Mana yang lebih senang? Kita pergi kebun cari durian ke kita pergi dekat orang jual durian beli durian? Contohnya kita nak makan ikan, mana yang senang? Kita pergi ke laut mancing ataupun menjala, lebih senang ke beli kat pasar? Mana lebih senang? Mana lebih senang? Beli dekat pasar. Kat pasar tu yang ambil angkut ke tepi tu siapa? Nelayan. Subhanallah. Nelayan. Jadi ibarat laut yang besar tu macam Al-Quran dan As-Sunnah, nelayan tu para ulama keluarkan intipati dia. Kita ni ambil dekat dia je dah. Tu dia. Subhanallah. Analogi biar senang sikit faham. Subhanallah. Jadi itu, yang ini adalah ihtilam, mimpi basah. Ihtilam ini, subhanallah, adalah mimpi basah pada lelaki dan perempuan. Fil zakari
wal untha. Zakar lelaki, orang lelaki namanya zakar sebab dia ada zakar lah. Orang perempuan untha, subhanallah. Jadi lelaki perempuan pun mimpi basah. Jadi umur berapa tu? Litis'i sinin, pada umur 9 tahun. Kalaulah anak kita umur 8, 7, 6 dah mimpi basah, macam mana nak buat? Adakah dia dah baligh? Jawapannya belum baligh. Jawapannya belum baligh. Subhanallah. Tetapi itu adalah daripada benda-benda yang mereka itu dengar, tengok dan buat. Hati-hati wahai ibu bapa. Astaghfirullahalazim. Anak-anak zaman sekarang kecil-kecil dah pandai, subhanallah, search filem porno. Astaghfirullahalazim. Bimbang kita dekat anak-anak kita masih kecil lagi. Takut-takut dia pegang kita punya handset, dia pergi search benda tu. Takut-takut subhanallah dekat dalam apa namanya astro kita semua ada kan, siaran TV semua. Dia pergi alih channel-channel yang macam itu. Astaghfirullahalazim. Dekat Selangor ni alhamdulillah lagi. Dia pergi kat Singapura macam mana? Tu semalam malam tadi saya baru sampai daripada Johor Bahru. Baru sampai daripada Johor Bahru. Dah lah daripada Johor Bahru balik malam tadi sampai pukul 3. Hari ni kuliah subuh tadi, lepas tu sekarang kuliah duha juga. Alhamdulillah. Allah Ta'ala sibukkan kita dengan kerja agama. Subhanallah. Nasib baik kita ni tak disibukkan dengan kerja dunia. Berbahagia orang tu kalau Allah Ta'ala sibukkan dia dengan agama. Lebih baik berbanding Allah Ta'ala sibukkan dengan dunia, tak sempat nak belajar, tak sempat nak sembahyang. Ni adalah suatu bala sebenarnya. Astaghfirullahalazim. Makanya ini adalah subhanallah, apa namanya, mimpi basah pada lelaki dan wanita usianya 9 tahun. Kalau sudah 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun sampai 15 tahun, mimpi basah. Subhanallah. Anak kita mimpi basah. Tiba-tiba anak lelaki lari kat kita, katanya, ayah apa benda ni kat seluar ni? Pekat ni, macam gam uhu. Gam uhu melekat kuat sangat. Kita pun tengoklah, rupanya air mani. Air mani, subhanallah. Bukan mani duit, air mani. Dalam bahasa Arab ni memang mani lah, subhanallah. Maka kita cakaplah ke anak kita, kamu sudah baligh. Mulai sekarang kamu wajib puasa bulan Ramadan, wajib solat 5 waktu sehari semalam, dan juga wajib tutup aurat. Subhanallah. Orang lelaki pun wajib tutup aurat sampai zaman sekarang ini. Orang lelaki sampai buka aurat. Orang lelaki sampai zaman sekarang ni, orang lelaki pun sampai buka aurat. Jangan kata perempuan. Pakai seluar pendek-pendek, atas lutut pakai seluar. Subhanallah. Pakai baju singkat-singkat, tunduk sikit nampak buntut. Astaghfirullahalazim. Ingat seksi ke? Nak muntah tengok. Astaghfirullahalazim. Laki pula tu. Makanya subhanallah, jaga aurat. Jadi anak-anak kita subhanallah wajib sembahyang dah wajib, puasa dah wajib, aurat pun dah wajib tutup. Subhanallah. Makanya sudah aqil baligh daripada 9 ke 15 tahun. Nak tahu dia itu dah baligh ke belum melalui mimpi. Mimpi itu basah ke tak basah, tengok lepas mimpi itu keluar air mani ke tak. Kalau tak keluar air mani, maka tak basah lah tu namanya. Sebab apa orang tak boleh tahan air mani? Tahan kencing boleh. Tak ada orang boleh tahan air mani. Memang legend kalau orang boleh tahan air mani. Subhanallah. Makanya subhanallah, itu adalah apanya? Ini yang kedua. Kita harus subhanallah mengetahui. Yang pertama dengan umur, iaitu lepas 15 tahun. 15 tahun dan ke atas adalah aqil baligh confirm. Tak ada lagi dah lepas tu. Yang kedua, kalau dia belum sampai 15 tahun, daripada umur 9 tahun sampai umur 15 tahun itu, antara kedua umur ini, tahap ini, subhanallah, kalau dia mimpi basah lelaki ataupun wanita, maka aqil baligh. Apa maksud baligh?
mukallaf, dipertanggungjawabkan ibadah dan juga dosa dan pahala di atas bebannya. Subhanallah. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga pula, wal haidu fil untha li tis'i sinin, dan datang haid pada anak perempuan ketika mana usianya 9 tahun. Kalau 9 tahun sudah pun datang bulan. Tak tahu kenapa orang Melayu cakap datang bulan. Tak ada ke datang bintang ke, datang matahari ke. Dia pergi bulan kan. Wallahu a'lam kenapa. Yang penting kita fahamlah. Subhanallah. Dia sudah pun period. Bahasa Inggeris sedap lagi bunyi. Dia sudah pun apa namanya, datang haid. Dia datang haid, keluar darah. Makanya darah haid ini, subhanallah, adalah dia kalau perempuan pertama kali keluar mesti darah haid daripada kehidupannya. Macam puan-puan dulu masa kecil yang pertama kali keluar mesti darah haid. Mustahil perempuan pertama kali keluar darah istihadah, mustahil. Betul ke tak perempuan? Saya pun tak tahu sangat. Tapi kalau ikut pelajaran agama betul lah tu. Subhanallah. Perempuan dia takkan keluar mula-mula darah istihadah. Tak boleh. Memang katanya very very cannot. Bahasa broken. Itu dia. Memang takkan boleh punya. Jadi anak kita kalau 9 tahun dan ke atas, anak perempuan lah, yang laki jangan cakap kalau katanya keluar darah tu penyakit tu orang laki. Kena cek. Tapi kalau perempuan katanya keluar darah, subhanallah, ibu kena tengok darah tu. Kalau pekat, maka darah haid. Subhanallah. Kalau cair, maka tolong cek anak tu, takut-takut ada penyakit. Sebab apa? Darah pertama yang keluar dalam kehidupan perempuan mesti haid. Dia takkan keluar istihadah. Takkan keluar istihadah. Subhanallah. Darah pertama perempuan mesti haid. Kalau keluar darah yang lain, maka cek itu penyakit. Subhanallah. Anak kalau keluar darah haid pekat. Selalunya orang perempuan kalau keluar darah haid ni, dia akan terganggu emosi dia. Emosi akan terganggu. Sebab darah haid tu dia perit. Subhanallah. Orang lelaki tak tahu. Saya pun tak tahu. Minta maaf lah nak cakap. Subhanallah. Orang perempuan je yang tahu. Subhanallah. Makanya dia akan terganggu emosi. Kalau anak tu asyik emosi je, cuba tanya wahai ibu bapa, kenapa ni? Nanti dia akan berahsia-berahsia. Dia tanda-tanda anak yang dah datang haid ini. Dia yang pertama sekali emosi, yang kedua suka berahsia-berahsia. Tak mau cakap. Ni dah sampai lah tu waktunya tu. Subhanallah. Jadi ambil peranan lah ibu bapa. Kalau yang rapat dengan anak perempuan tu bapa, tolong tanya. Kalau yang rapat dengan anak perempuan tu ibu, tolong tanya. Selalunya rapat dengan anak ibu lah. Subhanallah. Ibu ni, kalau apa namanya, subhanallah, semua perkara nak minta kat bapa, anak minta kat ibu, bukan minta kat bapa. Anak dia pergi kat mak nak duit belanja, minta kat bapa kau. Kalau mak mintakanlah. Subhanallah. Sebab apa? Sebab anak pun macam tu juga dulu. Sekarang tak ada minta lagi, insya-Allah. Sekarang kita berusaha untuk bagi pula kat mak bapak kita, insya-Allah. Subhanallah. Maka ini adalah tanda-tanda haid yang ketiga, khusus untuk wanita sahaja. Yang pertama untuk lelaki dan perempuan, iaitu sukatan umur. Yang kedua untuk lelaki dan wanita, iaitu mimpi basah. Yang ketiga untuk wanita sahaja, iaitu keluar darah haid. Sebab apa? Orang lelaki takkan keluar darah haid. Kalau orang lelaki keluar darah haid, tolong cek itu penyakit, bukannya haid. Takut-takut bukan haid, dia adalah hand ataupun leg. Takut itu keluar. Subhanallah. Makanya subhanallah, itu adalah bagi anak perempuan, pastikan usianya 9 tahun dan ke atas. Kalaulah belum 9 tahun dan ke atas sudah pun keluar darah, tolong cek. Itu mungkin penyakit. Subhanallah. Kerana apa? Confirm
perempuan 9 tahun dan ke bawah dia tidak akan keluar darah haid. Kalau ikut perubatan pun memang tak akan keluar lagi darah haid. Subhanallah. Itu adalah tanda-tanda baligh 3 perkara. Sangat wajib ibu bapa ketahui dan juga sangat wajib anak-anak tu pun tahu. Subhanallah. Makanya kita ini perlulah berhati-hati dengan anak-anak. Jangan sampai mereka dah terlajak usia baligh barulah nak ajar subhanallah sembahyang dan sebagainya. Solat dan juga baca Al-Quran seeloknya ajar pada usia 7 tahun sebelum akil baligh, lelaki maupun wanita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'ah. Suruhlah anak kamu mendirikan salat ketika mana mereka itu berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashir. Dan pukullah mereka. Maksud pukul dekat sini adalah dalam keadaan mendidik. Jadi pukul anak tu para ulama dah hadkan. Pukul anak jangan sampai nampak ketiak. Ni angkat rotan, tu pukul penjara tu. Pukul anak jangan sampai nampak ketiak. Macam tu je. Biar kita ni pukul sekali je dalam semua hidup, tapi pukulan tu memberi kesan yang sangat-sangat positif. Jangan sampai dia dah terbiasa sangat kena pukul. Alah, bapa aku tu pukul tiap-tiap hari dia pukul. Jangan sampai macam ni. Jangan sampai anak tu terbiasa sangat kena pukul. Dan jangan pula kalau kita ini dia tinggalkan solat pun kita tak pukul. Ni pukul tu subhanallah, para ulama mengatakan walaupun dengan kain. Orang lelaki kalau isterinya silap boleh pukul, tapi ada caranya. Yang pertama kata para ulama dengan sugi. Kayu sugi kan panjang, pukul kat tangan dia. Pukul kat tangan. Degil awak ni. Tu cara pukul isteri. Subhanallah. Yang kedua dengan apa? Dengan kain. Pukul dengan kain ni. Kain. Tapi jangan pukul kuat. Pukul slow je. Isteri kalau dia tahu dia buat silap, kita pukul walaupun tak kena, dia menangis. Betul? Betul tak isteri-isteri? Betul. Saya pun ada isteri. Subhanallah. Isteri kalau dia tahu dia buat silap, suaminya pula tegur dengan pukulan, walaupun tak sakit tapi kena kat hati. Jasad tak sakit tapi kena dekat hati. Itu yang penting. Orang lelaki jangan pukul perempuan sampai lebam. Subhanallah. Ada seorang lelaki sampai dekat Sayyidina Umar. Katanya, wahai Sayyidina Umar, aku punya adik ipar, dia pukul adik aku. Ya, ini adik ipar, pukul adik aku, isterinya sampai lebam. Kata Sayyidina Umar, dia buat silap ke? Ya, adik aku buat silap tapi dia pukul sampai lebam. Katanya, panggil kamu punya adik ipar datang kat aku. Lepas tu datang dekat Sayyidina Umar. Katanya, wahai lelaki, kenapa kamu pukul isteri kamu? Katanya dia buat silap, wahai Amirul Mukminin. Katanya, benar. Tapi kamu tak malu ke? Waktu siang kamu pukul dia, waktu malam kamu minta tubuh dia. Ni kena ingat wahai lelaki. Kamu tak malu ke? Waktu siang kamu pukul dia sampai lebam, waktu malam kamu minta tubuh dia. Tak malu ke wahai lelaki? Subhanallah. Ni Sayyidina Umar yang keras, yang tegas pun sangat penyayang kepada isterinya. Isteri Sayyidina Umar subhanallah, katanya aku tak pernah kena jentik pun dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang orang takut dengan dia, subhanallah, isterinya kena jentik pun tak pernah. Jadi subhanallah, adakah kita ini subhanallah, anak kita salah sikit-sikit nak kena pukul? Tak semestinya. Jadikanlah hanger baju sebagai tempat penyangkut baju, bukan untuk pukul anak. Ini ada orang patah habis hanger baju kat rumah buat pukul anak. Kadang-kadang tak pukul anak, dia gertak anak, dia pukul hanger dekat dinding. Balik rumah, patah satu hanger. Satu hanger tu berapa sen? Duit tu simpan elok-elok. Subhanallah. Orang lelaki kata tak lah, tak apa, boleh beli lagi. Subhanallah. Jadi kalau kita nak mendidik anak-anak, orang lelaki, salah satu caranya para ulama mengatakan, gantunglah rotan dekat
dinding rumah, gantung rotan ya. Janganlah gantung garpu lah sudu kat dinding rumah. Tu buat apa tu, nak makan ke? Gantung rotan ya. Rotan itu gantung dekat dinding rumah untuk didik anak kita. Katanya kita cakap dengan anak kita, kalau tak solat, tu dia punya habuan. Nampak tu kat dinding tu, nampak? Tu. Subhanallah. Tapi kalau dia mendirikan solat, tak payah, biar. Untuk mendidik semata-mata. Subhanallah. Ayah saya dulu, dia ada 3 jenis rotan. Satu rotan yang kecil, runcing, pendek. Satu rotan yang tebal sikit, panjang sikit. Satu lagi rotan yang macam tongkat tu. Tu rotan sungguh tu, yang macam tongkat tu. Nanti kalau kita buat salah, ayah saya kata, nak pilih yang mana satu, yang ini ke yang ini ke yang ini. Yang kecil ni dia agak apa namanya, hot and spicy. Subhanallah. Tu dia. Yang besar ni dia adalah rasanya lemak-lemak sikit. Tu dia. Itu dia. Subhanallah. Cara nak didik anak-anak. Subhanallah. Saya yang kena belajar didik anak sebenarnya. Tuan-tuan, anak-anak dah berjaya, alhamdulillah. Subhanallah. Jadi itu adalah, subhanallah, cara nak tahu macam mana aqil baligh. Kita masuk kepada fasal berikutnya. Faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyah. Syarat-syarat membolehkan menggunakan batu sebagai istinja ada 8 perkara. Ijza'ul hajar adalah membolehkan batu sebagai istinja. Para ulama mengatakan batu ini termasuk semua perkara yang kesat, yang terkeluar daripadanya semua perkara yang licin, dan ianya diharamkan menggunakan bahan-bahan makanan. Contohnya nak istinja guna roti, haram. Jangan buat situ Katanya ustaz tak ada. Contohnya nak istinja guna apa? Gunakan kertas-kertas kertas buku. Ada para ulama mengatakan walaupun buku tulis kosong, kita koyakkan untuk istinja haram. Benda yang dapat memberikan manfaat yang lain kita gunakan untuk istinja, maka haram. Kecuali kalau benda itu memang digunakan untuk lap. Contoh untuk lap meja, untuk lap muka, seperti mana tisu, seperti mana tuala dan sebagainya. Dia termasuk juga hukumnya seperti mana batu. Faham? Jadi batu itu dia memberi makna semua perkara yang kesat. Semua perkara yang kesat, maka namanya batu lah tu. Waktu bila kita ini diharuskan menggunakan batu, dibolehkan menggunakan batu. Sebenarnya waktu ada air ada, tetap juga kita boleh beristinja gunakan batu. Ataupun sekarang ini tisu lah. Subhanallah. Tetap juga boleh menggunakan tisu. Ada syaratnya. Walaupun ada air, boleh guna tisu. Subhanallah. Boleh guna tisu. Ahli Kufah, orang-orang dekat negara Iraq, namanya Kufah, mereka sangat-sangat menjaga kebersihan. Mereka itu menghimpunkan di antara 2 objek menyucikan istinja mereka. Mereka akan gunakan batu sebelum mereka itu istinja, dan selepas istinja guna batu, mereka guna pula air. Guna 2. Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad menyebutkan innallaha yuhibbul muhsinin wa yuhibbul mutatahhirin. Ahli Kufah. Subhanallah. Nasib baik ada air. Kalau tidak berhenti sekarang enggak ni. Subhanallah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Maka 8 perkara yang kita ini dibolehkan gunakan batu. Sekarang ini lebih praktikal guna apa? Tisu. Tak kisahlah tisu tebal ke nipis ke.
Walaupun tisu kedai makan tu boleh, tak kisah. Kan dekat dalam apa namanya, sepatutnya tandas, walaupun tandas orang Islam, sediakanlah tisu kat dalam tu. Ada orang kata, bukan orang Cina kerja yang guna tisu. Tak semestinya orang Islam pun boleh guna tisu. Subhanallah. Kita tisu dekat dalam tu kita buat lap tangan tangan basah buat lap tangan. Subhanallah. Tapi boleh guna istinja. Apakah syaratnya? Ada 8 perkara. Yang pertama, alla yakuna bi thalathati ahjar. Perlulah ianya dengan 3 biji batu. Kalau dengan tisu, dengan 3 kali sapuan tisu yang bersih lah. Kalau tisu yang sama juga, tak boleh lah situ. Dia kena guna tisu yang bersih. Yang pertama kali yang bersih, letak dalam mangkuk tandas. Yang kedua yang bersih pula, lap yang kedua, masuk dalam mangkuk tandas. Yang bersih lagi ambil. Yang ketiga letak dalam mangkuk tandas, barulah guna air. Tu lagi tip top kita punya apa? Istinja. Subhanallah. Pastikan waktu bila buang air itu, subhanallah, memang dah habis buang air sungguh. Takut nanti keluar lagi. Ada orang dia jenis buang air tak lawas. Sikit-sikit nak buang air, sikit-sikit nak buang air. Subhanallah. Maklumlah orang Malaysia banyak makan belacan katnya, cirit. Astaghfirullahalazim. Makanya perutnya tak betul. Kalau macam ustaz ni dululah, sekarang okey dah. Bila time nak ceramah dia datang sakit perut. Kacau. Subhanallah. Saya ada abang namanya Ustaz Safwan. Ustaz Safwan ni dia pun pelik juga. Dia waktu nak pergi jalan jauh dia mesti buang air. Yang paling bestnya tu, bila kita dah siap, semua orang dah siap duduk dalam kereta dah, tiba-tiba nanti duduk nak pergi tandas. Biasalah tu. Subhanallah. Samalah ustaz pun sama juga. Tak tahu kenapa perut tak boleh nak urus lah. Tak boleh nak sekolah kan. Subhanallah. Tapi sekarang okey sikit lah. Subhanallah. Jadi ini adalah yang pertama, dengan menggunakan 3 biji batu ataupun 3 helaian tisu. Tisu tu kalau tak mau, tisu kan nipis ni. Kalau kita apa namanya sapu dekat tu, nanti terkenalah dekat tangan nanti. Kalau tak mau terkena tangan, bagilah tebal sikit, 2-3 tisu. Subhanallah, jangan sayang sangat sampai macam tu. Kata sayang beli tisu mahal sekarang. Subhanallah. Kita kena gunakan yang bersih lah. Subhanallah. Itu adalah yang pertama, menggunakan 3 biji batu. Orang dulu memang guna batu sungguh. Zaman dulu lah guna batu sungguh, sebab dia orang tak ada tisu. Sekarang ini dah ada tisu, gunakanlah tisu. Jangan buat pelik pula, nanti orang masukkan dalam baldi batu-batu, bawa masuk dekat dalam tandas. Orang kata nak buat apa tu? Abang, saya nak istinja dik. Habis penuh mangkuk tandas dengan batu. Habislah JK surau marah. Jangan buat macam tu ya. Subhanallah. Melainkan kalau kita ni pergi dekat pedalaman hutan kan, yang penting batu tu sungguh batu tau. Jangan batu tu adalah tanah yang kering. Tak boleh. Tanah yang kering tu bukan batu. Yang penting dia batu sungguh. Batu bata yang buat ni dia bukan batu, dia tanah. Yang batu sungguh macam batu bukit tu, itu adalah batu. Subhanallah. Adapun batu untuk buat bangunan, itu bukan batu, itu tanah ya. Yang dah dikeraskan, batu bata ke blok-blok, itu adalah tanah. Itu tanah bukan batu. Ataupun simen yang dah pecah tu. Ada orang dia simen pecah tu. Batu-batu tu jangan sampai yang tajam, nanti luka pula bawah tu. Subhanallah. Dan luka penyakit lain pula tu timbul. Subhanallah. Maka itu adalah yang pertama, dengan 3 biji batu. Para ulama mengatakan tidak menjadi masalah dengan 3 bucu. Sebiji batu tapi dengan 3 bucu. Sebelah sini patut alih, sini patut alih sini. Tak ada masalah, boleh. Subhanallah. Ataupun kalau tisu tu besar kan, dengan 3 bucu, 3 penyuru dia. Sini tukar pula, sini pula, tukar pula.
Dah tak ada tisu lain kan. Tisu tu je. Ataupun kain tuala pun boleh. Tapi jangan buat mandi pula lepas tu. Subhanallah. Itu dia. Makanya subhanallah, itu adalah dengan menggunakan batu. Maksud batu di sini adalah semua perkara yang kesat. Kita ulang-ulang ni biar orang boleh catat. Subhanallah. Terkeluar daripada tisu, daripada perkara yang lawan kepada perkara yang kesat adalah perkara yang licin. Contoh licin adalah cermin. Ni cermin. Lap pakai cermin tak boleh. Pasal apa licin? Seperti mana plastik ni. Ni licin ni. Tak boleh guna yang licin. Dan diharamkan menggunakan tulang-tulang yang pertama. Ada tulang ayam, guna tulang ayam, tak boleh, haram. Diharamkan guna kertas-kertas yang bertulis tulisan-tulisan ilmu walaupun tak ada nama Allah. Ni tulisan ilmu, walaupun tulisannya tulisan Rumi, ataupun tulisan Tamil, ataupun tulisan Cina, tapi ilmu, maka tak boleh digunakan untuk istinja, haram. Yang ada tulisan Cina, tulisan India, boleh buat lapik surat khabar, bungkus nasi lemak, tak ada masalah. Tapi untuk buat istinja, jangan. Perkara itu ada manfaat lainnya. Subhanallah. Menggunakan perkara-perkara yang haram ini, maka istinja itu haram, tak bersih. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua pula, wa ayyun qiyamahal, maksudnya subhanallah, dia perlulah batu yang bersih. Batunya perlulah yang suci. Kalaulah tisu tu diperbuat daripada bahan-bahan yang bersih, yang suci. Subhanallah. Bukannya tisu daripada enzim-enzim. Contohnya, kalau ada lah tisu basah ke kan. Subhanallah. Jangan perkara itu subhanallah daripada benda-benda yang kotor. Contohnya ada batu tu juga dah terkena tahi ayam. Tak boleh. Walaupun kita lap-lap, kena tahi ayam, kita lap dekat mana biar tak ada lagi, pun tetap tak suci. Subhanallah. Maka subhanallah, itu perlulah wa an yunqiya mahal, perlulah tempat yang kita nak istinja itu dia adalah bersih. Subhanallah. Itu yang keduanya, wa an yunqiya mahal. Yang ketiga pula, wa alla yajfan najas, tidak lagi kering kita punya najis itu. Sebagai contoh, kita telah buang air besar, kita pun carilah batu ataupun cari tisu, tak jumpa-jumpa sampai kering kita punya sampai kering kita punya najis tu, maka tak boleh lagi gunakan batu atau tisu, kena guna air. Ataupun kita ini kencing, jangan biasakan kalau kencing tak basuh. Macam orang-orang yang bukan Islam, bagi mereka kalau kencing itu kan air, kalau dah air nak basuh apa lagi. Makanya orang Islam jangan sampai kencing tidak basuh, tak istinja. Tolong kalau orang lelaki jangan sampai kencing berdiri. Subhanallah. Lebih-lebih lagi kalau atas kepala ada songkok dengan kopiah, jangan kencing berdiri. Merosakkan imej yang pertama, yang kedua menyebabkan penyakit, yang ketiga tidak bersih kalau istinja. Subhanallah. Yang pertama rosak imej Islam lah. Yang kedua, subhanallah, menyebabkan penyakit silsil bol kalau lelaki. Yang paling takut sekali, tak tahan lama awak nanti. Ni orang lelaki takut tu. Dia tak boleh dengar benda tu. Subhanallah. Itu subhanallah. Itu silsil bol ni maksudnya kencing tak lawas. Bila ketawa tengok maharaja lawak sikit keluar. Subhanallah. Bila bersin tak sihat sikit terkeluar. Bila batuk demam sikit keluar.
tu kencing tak lawas. Kenapa kencing tak lawas? Pasal tak pernah keluar habis dia punya air kencing. Keluar tapi tak keluar habis. Pasal apa? Suka kencing berdiri. Jadi siapa-siapa yang anak lakinya suka kencing berdiri, tolong kencing duduk ataupun bercangkung lebih baik. Subhanallah. Kencing dan juga buang air besar mengikut syariat adalah bercangkung. Duduk untuk orang yang sakit je. Kalau kita ni sakit, kaki tak larat, maka bolehlah duduk. Subhanallah. Itu banyak orang, ada orang tak sakit dia kencing pun duduk juga. Sebenarnya tak elok kencing duduk ni. Kencing bercangkung. Kerana bila kita bercangkung, kita punya perut semuanya kena press. Waktu tu lah bila kita buang air, yang kat dalam tu keluar licin, dia tak tinggal lagi baki. Bila kita beristinja, subhanallah, istinja kita bersih dan tidak ada lagi baki. Subhanallah. Orang Melayu, dia jangan kita ini risaukan. Semua orang Melayu lelaki bersunat, berkhatan. Subhanallah. Mereka semuanya berkhatan. Kalau orang Melayu tak berkhatan tu sangat pelik. Subhanallah. Boleh tak orang lelaki kalau tak berkhatan? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak bang? Boleh tak? Tak bersih. Sebenarnya boleh je. Tetapi orang lelaki yang tidak berkhatan, dia perlulah membersihkan dahulu dia punya zakar apabila ingin berwuduk. Setiap kali nak wuduk mesti bersihkan zakar. Kalau dia tidak berkhatan lagi, nak senang berkhatan, buang terus kulit tu, maka tak payah lagi basuh sebelum kita ambil wuduk. Boleh terus ambil wuduk, dah clear. Subhanallah. Maka itu yang fahamnya perempuan ya. Subhanallah. Perempuan tak ada kena mengena dalam bab ini. Sebab orang perempuan tak payah berkhatan pun tak apa. Orang perempuan berkhatan tu supaya potong dia punya syahwat sikit. Sikit je. Kalau apa namanya, siapa tu namanya, bidan tu, kalau dia sunatkan anak perempuan kita terlebih haram. Anak perempuan kalau potong lebih, dia punya apa nak cakap dalam dia tu haram. Pasal apa? Nanti dia tak ada perasaan dengan suami. Kalau tak potong langsung, takut dia terlebih perasaan. Ni bahaya pula. Tapi alhamdulillah orang Malaysia ni, mereka ni kebanyakan bersunat. Perempuan Arab dekat Yaman memang lazimnya tidak pernah berkhatan. Perempuan tak pernah sunat dekat negeri Arab. Jadi orang lelaki jangan kahwin dengan orang Arab, nanti awak penat. Subhanallah. Makanya sebab tu dia, perempuan Arab mereka tak sunat. Orang perempuan negeri Arab tak berkhatan. Subhanallah. Jadi sebab itulah diorang tu kalau berkahwin saja, dia akan beri cuti 8 bulan. 8 bulan dia cuti. 8 bulan tak keluar rumah. Subhanallah. Teruk sungguh. Kalau kita hari ni kahwin, esok dah kerja. Subhanallah. Malam basuh mangkuk periuk, kena buli. Subhanallah. Tak ada masalah lah. Pasal apa? Kita dah bersedia. Jadi orang Malaysia lebih baik lagi. Subhanallah. Alhamdulillah. Itu tradisi kita kan. Jadi kalau anak perempuan mesti kena sunat. Kenapa? Tak kisahlah nak sunat, boleh tak sunat pun tak apa. Subhanallah. Tapi kalau tak sunat, nanti kita kena jagalah dia betul-betul. Subhanallah. Kita kena jaga dia betul-betul. Sebab orang perempuan yang tak sunat ni lazim dia menggatal sikit. Dia menggatal sikit. Subhanallah. Minta maaf, memang betul. Memang betul. Subhanallah. Jadi kita kena jagalah peribadi dia, ajar agama sungguh-sungguh supaya dia rasa malu, supaya ada kepribadian, supaya ada maruah. Maka terjagalah. Subhanallah. Tapi kalau kita nak bagi dia belajar dekat universiti, jumpa lelaki, maksud jumpa lelaki tu maksudnya yang bermanfaat lah, bermuamalah sebagainya, subhanallah, maka berkhatankanlah dia. Perempuan tu tak jadi masalah, benda tak wajib, subhanallah. Tapi kalau jadi apa-apa, bertanggungjawablah wahai ibu dan bapa. Itu adalah subhanallah, wa alla yajfan najas,
kering dulu. Jangan sampai kering najis yang dekat kita punya kemaluan. Kalau kita kencing, air kencing tu jangan sampai kering. Kalau dah kering, ada orang lelaki subhanallah, dia lepas kencing dia jentik je. Tak tak tak. Lepas tu zip. Subhanallah. Tak boleh macam ni. Ni tak boleh subhanallah. Orang lelaki tolong jangan kencing berdiri. Jangan kencing berdiri. Kencing kalau boleh duduk ataupun cangkung. Kalau duduk pun kalau boleh, kalau dah sakit baru duduk. Kalau boleh utamakan cangkung lebih lagi. Subhanallah. Dekat rumah kita kalau boleh tandas tu buat tandas duduk dengan tandas cangkung, dua-dua kena ada. Saya sangat marah kalau tandas rumah tak ada tandas cangkung. Saya kata apa tempat ni, tandas cangkung pada aku panjat je atas tandas tu. Nasib baik badan ringan kan. Subhanallah. Itu dia, subhanallah. Itu adalah yang ke berapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, wala yantaqila wala yatra'a alaihi akhar. Tidak berpindah. Maksud tidak berpindah tu subhanallah. Wa alla yatra'a alaihi akhar, tidak bercampur pula. Yang pertama tak berpindah, yang kedua tak bercampur. Yang ini kalau lelaki minta maaf ni nak tunjuk ni, biar kita faham. Bila kita kencing, air kencing tu dia ke depan kan? Dia ke depan. Kalau dia dah nak habis subhanallah, bila dah nak habis tiba-tiba meleleh ke bawah. Meleleh ke bawah. Bawah jari lah kena faham lah ni. Ada orang tu dia tak faham. Ada orang ni dia jual ubat kuat, ubat tahan lama kan, orang lelaki. Dia berterangkan lah dekat pakcik tu, Pakcik ambil minyak ni, pakcik capul kat pakcik punya ni macam ni. Okey. Buat selama berapa? Selama berapa jam? InsyaAllah pakcik akan lihat keberkesanannya. Lepas seminggu pakcik tu ambil botol tu, pergi kat orang peniaga, dia baling. Dia kata penipu. Pakcik dah buat macam kau cakap tu, tak jadi pun. Pakcik kata kenapa tak jadi ni? Pakcik mana tahu. Pakcik dah buat dah, tak jadi pun. Katanya pakcik sapu kat mana? Kat jari lah. Pakcik tak faham. Jadi insyaAllah sini semua faham ya. Sini semua faham insyaAllah. Jadi kalau laki, perempuan pun kena tahu juga ni. Pasal apa? Perempuan je nak istinjakkan anak lelaki dia. Subhanallah. Jadi subhanallah, kalaulah dia kencing, kan? Kencing tu meleleh ke bawah. Bila kencing dah meleleh ke bawah, tak boleh lagi guna batu. Kerana apa? Air kencing itu sudah pun beralih daripada tempat keluarnya. Sama juga kalau orang buang air besar. Buang air besar, kalaulah dia keluar, dia tak lagi berpindah daripada, dia tak meleleh ke tempat lain. Kalau orang tu kadang-kadang ada yang subhanallah, dia cirit berit. Bila buang air tu sampai ada, subhanallah. Jadi waktu tu dah tak boleh lagi gunakan batu. Kena gunakan apa? Kena gunakan air. Subhanallah. Kena gunakan air. Subhanallah. Itu wa alla yatra'a alaihi akhar. Dan juga air kencing tadi tu tak bercampur dengan benda-benda yang lain lagi. Contoh tak bercampur benda lain-lain tu subhanallah. Kita ni pakai seluar tu basah. Contoh kita pakai seluar basah. Maklumlah kadang-kadang kita mandi air terjun. Mandi air terjun, lama-lama air terjun tu kan sejuk, rasa nak buang air kecil pula. Air terjun kan sejuk kan, jadi kita kecut. Bila kecut rasa nak buang air. Orang lelaki tolong jangan buang air dekat dalam air ya. Buang air dekat dalam air jangan orang lelaki. Rosak kita punya kejantanan. Rosak kita punya aset. Subhanallah. Orang lelaki kalau buang air dalam kolam ke jangan buat. Kalau nak juga pergilah keluar. Buanglah air. Paling senang sekali kalau nak buang air waktu mandi air terjun lah. Paling senang sekali. Keluar sikit cangkung je, kencinglah dalam seluar. Mana ada orang tahu. Betul tak? Lepas tu menyelam balik.
Subhanallah, bersih balik, alhamdulillah. Maka kita ni pergi ke tandas. Contoh ni contoh je. Kita tak bagi tahu siapa-siapa. Maka suah kita basah. Maka kita buang air. Bila kita buang air, subhanallah, dah habis buang air, kita punya kemaluan tu terkena dekat kain yang basah tu. Jadi kita punya air yang keluar tu dah bercampur dengan air lain. Jadi dah tak boleh lagi guna batu. Kena guna apa? Guna air. Subhanallah. Wa Allah, katanya di sini apanya? Wala yatra'a alaihi akhar. Tidak lagi bercampur dengan benda yang lain najis tu. Najis tu tak bercampur benda lain lagi. Subhanallah. Ataupun ada orang yang dia ada penyakit, kalau buang air dia keluar darah. Apa namanya tu? Bawasir. Penyakit bawasir bahasa Arab, buasir bahasa Melayu. Penyakit buasir ni, dia kalau buang air keluar darah. Sampai satu tahap yang kritikal, tak buang air pun keluar darah juga. Jadi kalaulah darah yang keluar tu kita buang air, darah tu bercampur dengan najis yang masih lagi di kita punya kata orang burit lah senang cerita ya, ataupun kita punya dubur. Subhanallah. Maka tak boleh lagi guna batu, kena guna air. Itu adalah syarat yang berapa tadi? Yang keempat. Subhanallah. Yang kelima pula, wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, dan tidak lagi melampaui ataupun melebihi safhatahu. Safhatahu adalah bukaan kita punya dubur. Wa hasyafatahu adalah kepala zakar. Jadi kalaulah orang perempuan dia buang air kecil, orang perempuan bukaannya namanya safhah. Sedap bunyi ya. Bahasa Arab memang sedap bunyi. Safhah. Orang Melayu bunyi apa? Astagfirullah, tak payah cakap. Ustaz kata ustaz cakap celupa ustaz. Subhanallah. Kalau orang lelaki dia punya kepala zakar. Kepala zakar tu namanya apa namanya? Namanya hasyafah. Sedap juga Tapi jangan namakan anak hasyafah nanti. Siapa nama anak abang? Nama anak saya Nur Hasyafah. Astaghfirullahalazim. Dia tak boleh tu. Hasyafah tu, kalau safhah okey lagi. Safhah ni dia lembaran sebenarnya, dia macam ni. Ni safhah. Tapi diibaratkan benda tu pun safhah juga. Maksudnya dia ada banyaklah makna. Kalau hasyafah dia tak ada makna lain, memang tu. Subhanallah. Makanya kalau kita macam tadi, kalau dia meleleh ke bawah, kalaulah dia punya air kencing tu belum lagi sampai ke, maksudnya kalau dia meleleh pun dia belum melampaui apa benda, kepala zakar. Orang lelaki tahulah kepala zakar dia macam mana. Kan, tak payah tunjuk. Subhanallah. Jadi dia kalau tak lebih lagi boleh guna batu. Masih boleh guna batu. Kalau lebih tak boleh dah. Tu dia. Kalau masih lagi tak lebih, boleh guna batu. Kalau dah lebih, dah sampai ke belakang perginya, ataupun dah ke atas mercik, kan, maka tak boleh lagi guna batu. Kena guna apa benda? Kena guna air. Subhanallah. Itu syarat yang kelima. Subhanallah. Yang keenam pula, wala yusibahul ma. Kita punya ini zakar dan kita punya dubur, qubul dan dubur kita, ketika mana kita ini membuang air, jangan disiram air dulu. Kalau dah kena siram air, maka istinja dengan air. Kalau tak kena siram air lagi, maka boleh gunakan batu. Tapi kalau dah kena air, tak boleh dah guna batu. Kena guna air. Subhanallah. Jadinya kalau kita contoh kita kita lepas buang air kecil, kita terus masuk dekat dalam sungai, berenang kan, ataupun kita tengah berenang sambil buang air kecil. Siapa tahu? Wallahu alam. Mana ada orang tahu, betul tak? Maka bila keluar-keluar tu tak boleh lagi guna batu, tak boleh lagi guna tisu, tak boleh dah. Dah tak ada, dah syaratnya dah tak boleh. Kena guna air.
Subhanallah. Itu adalah yang keenam. Yang ketujuh pula, yang keenam ke ketujuh. Yang ketujuh. Yang ke-8 pula, wa an yakuna, yang ketujuh ya. Yang terakhir saya rasanya ni. Yang ketujuh ya tadi. Okey, yang ketujuh ini wala yusibahul ma, tidak kena air. Yang tadi sebelum ini subhanallah tidak melampaui safhah dan juga hasyafah. Betul? Subhanallah. Hasyafah tu kepala zakar lelaki, safhah itu perempuan ataupun kita punya dubur. Okey, yang terakhir sekali. Subhanallah. Yang terakhir sekali, wa ay yakuna ahjarut tahirah. Akhir sekali wa ay yakuna ahjarut tahirah. Yang akhir sekali adalah batu-batu itu perlulah suci. Subhanallah. Tahirah maksud suci itu, dia itu subhanallah, kita ini ambil yang sedia kala. Maksudnya kalaulah tisu tu daripada bungkusan, itu yang suci. Subhanallah. Kalau yang tadi tu, yang awal tu an yanqiya mahal tu suci juga, tetapi tu suci maksudnya kita ambil daripada bekas lain, bukannya daripada asalnya. Maksudnya batu tu bukan kita ambil daripada tanah lagi dah, batu yang dah dikumpulkan. Tu dia. Subhanallah. Batu yang dah dikumpulkan. Jadi batu tu kita perlu tengok dulu macam mana. Kena yunqiyah mahal. Dia adalah subhanallah digunakan dapat membersihkan. Batu tu boleh membersihkan. Subhanallah. Jangan batu tu kotor, nanti kita guna makin kotor lagi. Astaghfirullah. Yang akhir sekali, batu-batuan itu suci. Ataupun tisu tu suci. Jangan guna tisu bekas orang dah lap tangan. Kena orang lepas makan nasi lemak, tangan ada sambal, dia lap sambal tu habis. Cakaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Maka cukup setakat ini sahaja kita punya penerangan subhanallah di dalam syurutu ijza'ul hajar, syarat-syarat untuk menggunakan batu dalam istinja. Kenapa diadakan sedemikian? Kerana perkara ini adalah daripada kebersihan yang sempurna. Ahli Kufah, penduduk-penduduk Kufah, mereka itu gabungkan antara batu dan juga air. Sebelum mereka itu basuh dengan air, mereka kesat dulu mereka punya najis selepas membuang air besar ataupun kecil dengan batu. Selepas itu barulah mereka itu subhanallah membersihkan dengan air. Sama juga kita dengan hari ini. Untuk menyempurnakan kita punya istinja, sebelum kita ini basuh dengan air, kita punya air besar dengan air kecil, maka laplah dulu dengan tisu. Lepas lap dengan tisu dengan bersih, subhanallah 3 kali dengan menggunakan 3 helai ataupun 3 gumpalan tisu. Lepas tu barulah basuh dengan air. Nak lebih hebat lagi, gunakan sabun. Subhanallah. Maka barulah namanya suci, insya-Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang bersuci. Dan juga para ulama memberikan suatu kaedah, katanya al-mukhallatu bin najasatil haram. Orang yang sentiasa berpalit dengan najis adalah haram hukumnya. Ada manusia yang sentiasa jasadnya terpalit dengan najis. Pasal apa? Tidak istinja dengan betul. Subhanallah. Makanya adalah haram hukumnya, tidak dibenarkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat itu sahaja. Jangan sampai kita palitkan dekat kita punya muka dengan perkara-perkara najis daripada kosmetik-kosmetik, wahai perempuan. Dengan perkara-perkara yang najis, dengan pencuci muka, wahai lelaki.
elok kita ini ambil uduk dengan air yang mutlak lebih baik daripada pencuci-pencuci yang Allahu Akbar mungkin dia punya bahannya najis. Begitu juga dengan benda-benda yang lain. Ada orang lelaki yang suka nak tumbuhkan janggut. Dia guna minyak bon, minyak kelahiran. Minyak bon tu antara dia punya sumber asasnya adalah darah kelawar. Darah kelawar najis. Nak gunakan darah kelawar untuk tumbuhkan janggut tak jadi masalah. Tetapi tolong bersihkan sebersih-bersihnya sebelum kita ini mendirikan solat. Tetapi kalau sentiasa buat macam itu saja, haram hukumnya. Subhanallah. Mungkin ada orang cakap, Ustaz, saya bukan nak solat pun. Suka hatilah saya nak dye rambut dengan yang haram ke? Saya nak cuci muka saya dengan yang haram ke? Yang tak najis ke? Saya nak calit kosmetik yang ada sumber-sumber najis ke? Suka hatilah. Kaedah dalam kehidupan kita, ulama beritahu, al-mukhallatatu bil najasati haram. Orang yang sentiasa berpalit dengan najis itu hukumnya haram. Walaupun kamu tidak mahu beribadah. Subhanallah. Walaupun nampak cantik. Maklumlah dekat akhir zaman ni najis-najis kebanyakannya wangi dan cantik. Dulu najis tu kotor busuk dulu, zaman dulu. Zaman sekarang dah terbalik. Najis jadi wangi dan cantik di akhir zaman. Subhanallah, astaghfirullahalazim. Dia samalah macam kalaulah maksiat itu dulu jijik dan busuk, tak suka orang buat. Kalau buat juga teruk zaman Rasulullah. Zaman sekarang maksiat itu adalah benda yang sangat-sangat cantik dan diimpikan. Astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita umat Muhammad yang sentiasa dijauhkan daripada debu-debu dosa dan noda, dan juga dijauhkan kita daripada najis-najis, sama ada yang ma'nawi ataupun yang hissi. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sekiranya salah kata, tutur bicara, terkasar bahasa, menyinggung mana-mana pihak yang hadir ke dalam surau ini, ataupun bahasa kami ada yang keterlaluan tadi, minta maaf banyak-banyak. Subhanallah. Ataupun ada isu-isu yang negatif, yang sensitif kita sebutkan tadi pun minta maaf juga. Subhanallah. Maklum saja kita ni manusia, banyak buat silap. Makin banyak cakap makin banyak silapnya. Jadi minta maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat. Aqulu qawli hadha. Lupa pula, kami nak buat kutipan. Subhanallah. Kutipan untuk Ma'had Ribat Al-Masyhur yang kami akan dirikan dekat kampus Si Jangkang, Teluk Parlimen Garang. Sampai sini dah tak risau dah. Semua orang tahu kampus Si Jangkang. Teluk Parlimen Garang mesti tahu punya. Kalau Teluk Parlimen Garang tak tahu, Banting mesti tahu punya. Signboardnya tepi jalan terpampang, SKVE tu. Subhanallah. Jadi mohon infak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudahan itu yang memberatkan mizan hasan di hari kiamat. Aqulu qawli hadza. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.